naik ke pentas bagi menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan HPDN 2023 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Rakan saya Menteri KKR Dr. Alexander Nathalinggi, Melangki Teraman, KSN, Suzuki, Ketua Pengarah KSU dan rakan-rakan yang saya muliakan, termasuk mantan-mantan Ketua Pengarah dan pimpinan pengurusan kerajaan yang kita banggakan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya bersyukur kepada Allah SWT dapat bersama, dan di antara sebabnya kerana saudara saya Alex mendesak betul-betul. Dia kata ini program sangat penting bagi terapan kepada profesional teknikal dari semua kementerian, dan perlu kerajaan menunjukkan sikap yang positif kerana peranan mereka itu sangat kritikal bagi memacu pertumbuhan negara. Kemudian ini adalah salah satu menteri yang sangat sanggup menyantuni pegawai-pegawai dan pengurus. Pengalaman saya dalam kerajaan dulu dan sekarang, ya biasa, KSU ke pegawai besar biasa, dan mereka berikan tentunya pengiktirafan. Tapi ini Menteri Alex ini luar biasa. Dia minta kita bagi pengiktirafan khas kepada mantan Ketua Reza. Ya, saya ingat dah 4 kali dia sebut kepada saya. Lepas mesyuarat Mahmudi, tengah makan tengah hari, atau jumpa di mana dia mula kali kena datang, iktiraf profesion teknikal yang sangat penting dalam negara, dan berilah satu peluang penghormatan kepada Ketua Pengarah Reza yang akan bersama. Kisah ini memang kecil, tapi menggambarkan semangat dan nilai yang penting. Kita Allah takdirkan sebahagian dari menteri, sebahagian jadi pengurus, sebahagian dari ketua pengarah dan juru teknik, berbagai tugas. Tetapi apa dia yang kekuatan dalam Madani? Ya, kemampanan tentunya. Kita bicara tentang transisi tenaga, peralihan tenaga yang sangat diperlukan, dan sekarang ada COP28 sedang besar di Dubai. Kita bicara tentang transformasi digital dengan cabaran-cabaran baru, AI dan lain-lain. Kita bicarakan plan perindustrian yang menekankan tentang mission. Ada sektor yang menentukan mission untuk mengangkat martabat negara ini. Kita kaji semula rancangan Malaysia ke-12, mengambil kira beberapa elemen penting dalam Madani. Tetapi semua, bagi saya, keistimewaan dalam isu Madani ini ialah kerana ia meletakkan ciri ihsan dan kemanusiaan yang menekan soal nilai. Kerana dalam kerja kita bicara dalam semangat dan ruh hadis Nabi Muhammad SAW, itqan fil amal, usaha untuk strive for excellence. Kerana kita letakkan nilai dan martabat manusia itu tinggi. Kerana Allah mentakdirkan begitu rupa, walaqad karramna bani Adam, Allah angkat darjat manusia, anak cucu. Jadi kita nilai kemanusiaan itu penting bagi orang Islam, bagi orang Kristian dan berbagai agama di negara kita, yang melatih kita sebagai manusia. Nilai kemanusiaan ini supaya kerja kita lebih teratur, cita-cita kita lebih murni dan mulia, dan hormat sesama manusia itu ditingkatkan. Apa jenis profesion sekalipun, apa hubungan
dengan profession teknikal ni macam kata kerana dulu ataupun sekarang ni termasuk bidang digital, AI, IT dan lain-lain. Apa hubungan kaitnya dengan kemanusiaan dan nilai? Kerana yang kita bangunkan jembatan itu, ia memerlukan kepakaran teknikal, tetapi jembatan itu untuk manusia menggunakan. Maknanya aspek manusiawi dan keinsanan itu harus ditekankan. Dan sama ada jembatan itu dibina ikut specs dengan technical expertise dan menyiapkan perkara itu kerana nilai dan etika kerja. Jadi sebab itu saya ingin menggesa rakan-rakan memahami bahawa konsep ini bukan saja hanya slogan kosong. Dia berbeza dari pendidikan yang dulu yang ada baiknya. Semua cita-cita dan slogan digunakan dengan niat yang baik, tak ada masalah. Tetapi kita topok tambah dengan aspek kemanusiaan kadang-kadang hilang. Apa artinya transformasi digital? Supaya ada kemahiran, kecanggihan, kepakaran yang lebih. Tapi untuk apa? Untuk mengangkat darjat manusia. Dan darjat manusia itu kerana akhlaknya, kerana moralnya, kerana sikapnya, kerana disiplinnya, kerana menolak kebejahatan sosial dan rasuah dan penyelewengan, kerana tidak mengiktiraf keangkuhan dan arrogance. Ini nilai yang kita harus tegakkan. Apa arti umpamanya gedung-gedung raksasa yang kita bangunkan, kemudahan-kemudahan untuk keselesaan rakyat dan negara, kalau tidak kita pertahankan nilai supaya manusia itu lebih beradab dan berakhlak. Ada yang menyatakan sebenarnya soal rendah akal budi ini bukan salah profesi teknikal, bukan salah guru atau ibu bapa. Kadang-kadang amalan menghina sesama manusia, merendahkan martabat mereka, caci dan makian itu dikaitkan dengan profesi politik. Ya, saya tak kira profesi manapun, tapi tanggungjawab saya harus ingatkan. Mudah-mudahan kita tahu bahawa kalau mau kita angkat martabat manusiawi, tidak boleh kita hina dalam perbezaan kaum, dalam perbezaan darjat, dalam perbezaan pangkat atau perbezaan agama. Tidak pernah dianjurkan, apalagi oleh agama Islam, dan Islam itu agama persekutuan. Walaupun amalannya berbeza, dari sudut amalan itu tidak semestinya serasi, selari dengan anjuran. Jadi saya difaham tentang mukaddimah saya ini tentang sementara peranan ini penting, lebih penting sekarang dari dulu. Kalau lihat sejarah Sugarloh mengimbau dan menyingkap lembaran sejarah. Mula kita dengan tamadun, kita mulai dengan revolusi pertanian. Ya, dengan soal teknikal atau profesi teknikal ini agak sangat rendah. Kemudian revolusi industri, kita lihat satu anjakan dan lonjakan keperluan kepakaran dan kemahiran. Kemudian IT dan digital, soal profession teknikal itu sudah terangkat lebih daripada yang pernah diunjur dan difikirkan oleh manusia. Sebab itu dalam perbelanjaan belanjawan negara, berapa jumlah untuk Tibet saja? Untuk Tibet saja 6.8 bilion ringgit. Dan ada kesannya dulu kalau mau latihan teknikal, kalau kejuruteraan di universiti ya tak ada tarikan.
Tapi kalau latihan teknikal di Tibet itu kurang tarikan, kerana penekanan negara juga berbeza dan persepsi rakyat juga berbeza. Keadaan berubah sekarang. Umpamanya untuk Tibet Diploma IPT yang diuruskan oleh di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, pendaftaran bagi pelajar baru dan keseluruhannya pada tahun 2021 itu sekitar 45.400 orang. Untuk akhir tahun lalu sudah meningkat 85.000 untuk diploma peringkat di universiti di IPT. Maknanya satu, memenuhi keperluan, satu lagi persepsi rakyat sudah berbeza, berubah. Di Tibet peringkat rendah yang diuruskan di IBKN dan pusat-pusat Tibet, institut latihan lain, Giat Mara. Sekarang kita cuba melakukan beberapa anjakan. Siapa yang boleh mampu melatih Tibet ini sebaik mungkin? Ini untuk memenuhi di Kementerian Pertanian, KKR, Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam di semua kementerian keperluan mereka, GPS dan lain-lain. Itu latihan itu perlu ditingkatkan. Jadi kita cadangkan supaya GLC dan syarikat swasta mengenali bersama. Kerana kalau Geely Proton nak adakan projek raksasa Automotive City di Tanjung Malik dengan jangka pengeluaran kendaraan untuk ke Geely Proton sekitar 500 juta satu tahun, ataupun Petronas dengan penglibatan Aramco, syarikat minyak terbesar dunia dari Arab Saudi, yang telah setuju menjadikan oil and gas hub di Malaysia, ataupun Infineon, syarikat Jerman besar yang menyiapkan makrochip, dan telah memutuskan sekitar 3-4 bulan yang lalu untuk menambah pelaburan terbesar Infineon luar daripada negara Jerman. Berapa? 25 bilion ringgit. Ya. Jadi kalau kita gabungkan beberapa syarikat besar ini saja, saya pada pertemuan saya di San Francisco baru ini tentang keputusan Amazon, Facebook, TikTok, Google yang bukan saja membina data centers yang besar, tetapi ke pusat latihan dan kegiatan penyelidikan di Malaysia. Ini bermakna latihan profesional teknikal itu sudah menjadi suatu yang sangat kritikal dan patut diangkat. Dan saya katakan tadi untuk Tibet di peringkat bukan IPT peringkat benar, itu harus diperbaiki kerana 97 lulusan Tibet sekarang 97% itu mendapat pekerjaan, tapi majoriti gajinya masih sekitar 2,000 ringgit. Kerana latihan itu harus ditingkatkan. Sebab itu tadi saya jelaskan keperluan bersama dengan GLC. Semalam saya bersuara panjang dengan Khazanah dengan menekankan keperluan Khazanah, Telekom, TNB dan lain-lain, Axiata, melibatkan diri langsung dengan latihan Tibet. Dengan cara itu Telekom dia tahu keperluannya, jenis latihan yang betul diberikan, sebaiknya dia bantu uruskan dan memberitahu apa keperluan mesin yang untuk melatih anak-anak. Jadi sekarang ini saya kira sekitar 64 syarikat swasta dan GLC yang terlibat dalam ambil. Sebab
RM2,000 itu tidak cukup untuk hidup di zaman sekarang. Tetapi kalau ada latihan tambahan seperti mana yang dilakukan oleh Petronas di Sarawak dan pusat latihan di Sabah dan Batu Rakit, Terengganu, itu dengan sendiri selepas lulus peningkatan upah itu mendadak dari 2,000 kepada minima 3,500 permulaan dan sampai 5,000, dan untuk welding menurut Petronas dia sudah sampai mencecah RM7,000 bagi mendapat latihan. Jadi apa maknanya? Maknanya kita patut berusaha meningkatkan kemahiran dalam bidang-bidang tertentu. Dan yang mengapa saya sentuh di sini, kerana saudara yang terlibat dalam profesi ini yang agak lama tahu betul-betul apa dia kekurangannya dalam bentuk latihan. Sebagian saudara melalui latihan itu dan saudara dapat kenal pasti jenis atau bentuk latihan dan kelemahan yang ada untuk dapat diperbaiki. Jadi saya percaya untuk Reza AP sebulan 2 bulan lepas dia cuti ini, dia patut siapkan kertas bagi cadangan bagaimana boleh kita tingkatkan latihan. Jangan dia ingat dia bersara tak payah buat kerja. Jadi ini umpamanya untuk sebulan 2 bulan itu dia buat kerja pro bono, kita tak bagi allowance, lepas tu kita fikir apa-apa tugas yang lain. Kalau dengan cara begini, maka kita bekerja sebagai satu pasukan. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Kita kasih dan cinta negara kita. Kita tahu anak-anak kita tidak boleh mendapat latihan yang lama. Mesti ada anjakan, mesti ada lonjakan dan latihan yang lebih canggih. Dan orang-orang yang punya pengalaman ini boleh menentukan apa bidang yang pergi tanya saya tahu secara general, saya tidak tahu. Perkara bertanya saya falsafah, soal pendidikan, itu soal tata kelola, itu kerja saya. Tapi tanya saya tentang bagaimana nak bina jambatan, yang saya tahu tak kayu kalau sungai ini sempit. Jadi ada orang yang punya kemahiran itu dan patut dimanfaatkan untuk memperbaiki. Jadi saudara, HPTN ini tentunya untuk mengiktiraf. Tapi mengiktiraf dalam keadaan sekarang, dunia dah berubah. Golongan profesi teknikal sudah bertambah dan kepentingan mereka dalam membina dan memacu pertumbuhan negara juga diiktiraf. Dan tentunya bagi pihak kerajaan harus juga melihat keadaan sedemikian. Maka kita ada jatuh kuasa pelarasan gaji sekarang. Dan kita tahu pejabat awam 10 tahun sudah sampai tempoh dia, belum ada pelarasan. Saya telah mula mengadakan pertemuan dan minta JPA siapkan, tapi saya ingin bagi jaminan untuk TSN berada di sini bahawa dalam menilai semula seluruh sistem pelarasan gaji ini, soal profession teknikal itu mesti diberikan keutamaan. Bentuk pemikiran lama itu harus ada anjakan. Ya. Kalau dulu bawahnya profession technical, termasuk profesional lain yang mana kejuruteraan, kedoktoran dan sebagainya, itu merasakan mungkin ada alasannya, terutama bidang teknikal itu agak tempang sedikit perhatian. Saya beri jaminan, insya-Allah kita akan dalam kajian semula ini yang mungkin mengambil masa panjang, dan badan-badan profesional yang juga diwakili hari ini harus berikan input yang cukup
Janganlah minta lebih orang. Yang bersabar. Tetapi tentunya perlu kita beri perhatian. Kalau kita terima kenyataan, Tibet sekarang sudah berbeza. Bidang kejuruteraan, bidang teknikal, bidang IT, digital, teknologi, itu sudah diperlukan sangat amat di negara kita. Tetapi iktirafat dari segi kerajaan dan pelarasan gaji tidak berubah, tak musabah. Jadi anjakan ini perlu. Semua bicara anjakan. Apa yang anjakan ini? Paradigm. Anjakan itu ialah paradigm shift. Tapi selalunya kefahaman tentang paradigm shift ini tidak sangat mendalam. Yang mula menyebut tentang paradigm shift ini ialah seorang pemikir, seorang sosiologis, Thomas Kuhn. Dia bila disebut paradigm shift ini, dia tak anggap macam kita buat pindahan sedikit-sedikit, tak. Bila kita katakan anjakan ini, dia melibatkan perubahan yang tak drastik. Seperti mana? Dalam pelarasan gaji harus ada anjakan. Bukan perubahan sedikit-sedikit bagi alam tambahan begitu. Tidak. Dia mesti melihat bagaimana keperluan negara masa ini ketimbang keperluan negara 20 tahun dulu dalam pelarasan gaji. Maka keutamaannya adalah untuk mengangkat, sementara bidang profesi lain termasuk khidmat awam umumnya itu sangat diperlukan, tetapi penekanan terhadap golongan dan profesi teknikal juga sangat mendesak. Ini yang disebutkan paradigm shift. Kalau tidak kita gunakan istilah-istilah ini, tetapi secara lama juga. Sebab itu kadang-kadang sebagian rakan-rakan saya itu sama kurang senang dengan asakan dan kesan saya. Negara ini tidak boleh terangkat kalau sikap lama. Jadi pemimpin mesti kaya, jadi Perdana Menteri mesti bagi projek pada anak menantu. Kalau tidak ada ketegasan untuk perubahan ini tidak ada anjakan, tidak ada reform. Sebab itu saya bangga bukan saja kepada Encik Alex yang ada di sini, itu Timbalan Menteri Rahman, tetapi sekurang-kurangnya ahli jemaah menteri sekarang tahu apa saja projek, apa saja keputusan dibuat tidak boleh dilakukan tanpa langkah yang telus melalui proses tender yang transparan. Dan ini kita tekankan. Is it easy? No. Sebab puluhan tahun kadang-kadang kita biasa dengan cara lama. Ada orang kata saya buat apa jadi Perdana Menteri kalau tak ambil duit? Bodoh lah. Ya. Kerana bagi dia cerdik itu maknanya kaya. Mana nilai itu dah rosak. Padahal kalau kita minta anak-anak kita suruh berkorban, khidmat dengan ikhlas, al-amalillah, bagaimana pemimpin boleh cuai begitu? Tetapi kadang-kadang orang tak menilai. Itu tidak penting bagi dia. Yang penting bagaimana dia cakap. Maknanya dalam negara kita, sebab itu saya kata profesi teknik kena ingat, sakallah banyak mana pun, asalkan dia bagi duit pada kita, kita cium tangan dia dulu. Jadi nilai kita sudah rosak, runtuh. Kita bicara soal anjakan paradigma, kita bicara soal reform, kita bicarakan soal kemegahan negara, mengangkat martabat, harakat, darajat negara, tetapi kita masih terperangkap dengan pemikiran lapuk dan jumud dan merendahkan martabat manusia dan akal budi. Sebab itu susah saya rakan-rakan di semua kementerian di dalam pejabat awam fahami. Tak semestinya setuju dengan saya dalam semua perkara, tetapi satu perkara, dengan umur saya, dengan pengalaman saya, dengan liku-liku pasang surut naik turun, lebih banyak turun dari naik, lebih lama di penjara dari di luar, apa yang saya pelajari dan apa harus saya lakukan? Selamatkan negara ini pada amalan jijik menyangkau hak rakyat. Ini mesti kita selamatkan. Itu kalau kita boleh lakukan. Mengapa saya tekankan di sini? Karena technical committee itu berada di tangan saudara. Bila saya sebut ini tidak bermakna kita patut lambatkan. Saya selalu tegaskan kepada Menteri Alex, saya kata kena cepat.
kena segerakan. Tetapi kalau amalan itu tidak tulus dan amalan rasuah dan peneliban itu berlaku, dia jadi sistemik. Apa maksud sistemik? Dia melibatkan terlalu banyak kategori. Bila amalan rasuah dan penyalahgunaan kuasa itu sudah sistemik, dia mengambil waktu untuk menyelamatkan. Kita tekankan begitu keras, tapi masih lagi ada penyelundupan dadah dari Pelabuhan Kelang. Kita tekankan perlunya ketulusan dan anti rasuah. Masih ada ketipan untuk mendapat lesen, masih ada. Saya tidak nafikan, tetapi percaya, mesti Allah berikan kekuatan kepada saya, dan dengan kekuatan dan kestabilan politik yang ada, saya insya-Allah akan terus perang dengan golongan yang menyalahgunakan kuasa. Tidak perkira pangkat mereka, sama dia Tun ke Tan Sri ke Datuk, saya tidak peduli, dan insya-Allah dengan sokongan saudara saya akan teruskan kerja itu dengan sebaik mungkin. Jadi saudara, kuliah pergi. Kita hadir atas cadangan dan kesan Dr. Alex sahabat saya ini untuk pertama mengiktiraf peranan golongan profesional teknikal. Dan menyatakan sesuai dengan keadaan dan pertumbuhan ekonomi negara sekarang, kedudukan golongan ini dengan sendirinya terangkat dan sangat kritikal. Dan sesuai dengan pengiktirafan itu, saya telah beri komitmen kalau tak jalan salah KSN, yaitu dalam pelarasan gaji, peranan golongan profesional teknikal itu harus diberikan tempat yang sewajarnya. Terima kasih. Inilah pas Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan Hari Profesional Teknikal. Assalamualaikum. Anjuran HPTN 2023. Kapsul yang membentuk gear ini menterjemahkan komponen-komponen teknikal yang menjadi mekanisme utama dalam menggerakkan sesebuah jentera. Baiklah, untuk itu dipersilakan Yang Berhormat Menteri Kerja Raya untuk mengambil dahulu kapsul masa tersebut. Silakan Datuk Seri. Dipersilakan Menteri Kerja Raya mengambil kapsul masa, diserahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan seterusnya, adakah Dewan telah bersedia? Yang Amat Berhormat Datuk Seri akan meletakkan ke kapsul ringkahan yang telah disediakan. Datuk Seri bersedia? Dengan kiraan 3, 2, 1. Seiring dengan kemajuan negara, kita telah mencapai kebolehpasaran dalam berbagai sektor. Keupayaan yang membentuk mereka menjadi pakar dalam bidang masing-masing. Mereka yang kami gelar sebagai wira sepanjang zaman memerah tenaga kepada pembangunan infrastruktur, menggerak dan merancangkan jentera kemodenan, memastikan pembangunan modal insan sebagai pemacu kepada perkembangan kelestarian ekonomi negara. Di sebalik kehidupan
kelangsungan hidup kita tanpa mengira masa dan tenaga. Cekap dalam menyelesaikan masalah, bertanggungjawab menggalas tugasan, berani menghadapi risiko, siap siaga menghadapi cabaran demi memastikan produktiviti yang berkualiti dapat dicapai untuk kesejahteraan bersama. Mereka lah wira-wira kita yang sentiasa berdepan dengan rintangan, berani maju ke hadapan untuk keharmonian yang berpanjangan. Terima kasih benar kami adalah yang kami raihkan di Hari Profesion Teknikal Negara. Demikian tadi gimming dan montaj perasmian HPTN 2023 yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ayo sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh. Yang Berhormat Datuk Seri dan Yang Berhormat sekali lagi dimohon untuk